اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat olehnya, khususnya nikmat iman, Islam, kehidupan, kesihatan. Dan kita dah masuk hari ini hari yang ke-30 Ramadan. Dan besok kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi suka saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian berkaitan dengan kaifiat solat sunat Hari Raya dan juga khutbah Hari Raya. Saya terpanggil untuk berkongsi kerana pastinya dalam suasana PKPB kita tidak dapat untuk melaksanakan solat secara berjamaah di masjid. Pastinya setiap dari kalangan kita akan berusaha untuk melaksanakan solat sunat Hari Raya dan juga mengisi dengan khutbah Hari Raya di rumah masing-masing. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya ringkas kita akan menjelaskan berkaitan dengan kaifiat untuk solat sunat Hari Raya. Yang pertamanya, sekira mana kita mempunyai bilangan yang ramai dalam rumah, pastinya kita akan berusaha untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Maksudnya salat secara berjamaah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, pertamanya kita akan melihat bagaimana kedudukan saf ya bagi kita nak melaksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Baik, kita mengadakan sedikit panduan. Yang pertama bagi untuk kalau sekiranya dua orang saja, ayah dengan anak lelaki atau dua orang kawan, ya, maka lelaki kedua-dua maka seperti imam di hadapan sedikit, manakala makmum di sebelah kanan dan di belakang. Manakala kalaulah ramai lelaki dengan lelaki yang ramai, imam di depan, kemudian makmum lelaki 3, 4, 5, ya. Apa itu secara berurutan sebegini. Kemudian sekira mana suami dengan isteri berada di belakang suami. Baik, kemudian kita tengok pula pada jemaah yang ramai dalam kalangan ahli keluarga. Baik, iaitu bapa, ibu, anak lelaki. Baik, bapa dengan anak lelaki seperti mana bapa dengan anak lelaki ini, kemudian ibu tu berada di belakang. Ya, di belakang daripada anak lelaki. Manakala bapa, anak lelaki ramai, 3 orang lelaki, kemudian ibu. Ibu berada di belakang saf anak lelaki. Manakala lelaki ramai, anak lelaki ramai, 2-3 orang, kemudian perempuan ramai, isteri dan anak-anak perempuan, maka saf bagi isteri dan anak-anak perempuan berada di saf belakang daripada jemaah saf lelaki. Baik, kemudian saya ringkas kita sebutkan kaifiat untuk melaksanakan solat sunat Hari Raya. Kerana boleh jadi sebelum ini kita melaksanakan di masjid atau di surau, maka kita diperingatkan kembali kaifiat oleh Tuan Imam. Jadi kita nak menjelaskan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat sunat Hari Raya ini hukumnya sunat muakkadah, ya, sangat dituntut. Jadi kita berusahalah untuk pagi besok melaksanakan solat sunat Hari Raya. Baik, pertamanya niat. Lafaz niat, ini lafaz niat jika dilakukan secara bersendirian. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat Hari Raya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila mana dilaksanakan secara berjamaah, maka dia ada pertambahan di sana, iaitulah jadi imam atau jadi makmum. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini imaman atau makmuman. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Saya solat sunat Hari Raya Idul Fitri 2 rakaat, imam kerana Allah Ta'ala. Kalau jadi imam. Kalau jadi makmum, saja solat sunat Idul Fitri 2 rakaat, makmum kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian kita beralih kepada rakaat-rakaat.
bacaan dalam rakaat. Takbir dalam rakaat pertama juga yang kedua. Baik, sebelum tu kita perjelaskan tentang lafaz tadi, itu hanya lafaz. Pastinya niat pada hati, dalam qalb, dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram. Maka kita tanam atau kosakkan dalam hati kita ketika takbiratul ihram saja aku sembahyang sunat hari raya. Hari raya Idul Fitri. Saja aku solat sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Baik. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad, lafaz apa itu, niat itu iaitu qasad ta'arud ta'yin. Usalli sunnata Idul Fitri. Qasad dalam hati kita, aku nak sembahyang sunat hari raya. Hari raya fitrah, hari raya Idul Fitri. Cukup. Cuma kalau rapat habis sampai ke hujung ni adalah yang terbaik lah. Kerana cukup dah di sini, aku nak sembahyang sunat hari raya. 2 rakaat maklum dah. Dimaklumi dah 2 rakaat. Solat hari raya 2 rakaat. Makmum imam, Allahumma salli ala Muhammad, lillahi ta'ala ni juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita pergi kepada rakaat yang pertama. Dimulai dengan takbiratul ihram berserta dengan niat tadi. Kemudian yang kedua, doa iftitah. Maka selepas daripada takbiratul ihram, kita baca dulu doa iftitah ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhiri doa iftitah. Kemudian kita selepas daripada doa iftitah tersebut, maka baru datang 7 kali takbir. 7 kali takbir. Dan takbir pada rakaat pertama 7 kali ini adalah sunat. Maksudnya kalau sekiranya imam lupa, boleh jadi suami kita lupa ataupun anak lelaki sulung kita yang jadi imam lupa nak takbir 7 kali, maka solat hari raya itu juga sah. Cuma nak membezakanlah sebagai suasana pagi raya, melaksanakan solat hari raya, suasana pagi raya itu dengan takbir 7 kali tersebut. Jadi takbir 7 kali selepas daripada takbiratul ihram. 7 kali takbir, 7 kali angkat tangan, dan diselangi antara takbiratul takbir tadi ni, Allahu Akbar, diselangi antara 7 takbir itu dengan lafaz tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi diselangi antara takbir itu 7 kali. Jadi bacaan lafaz tasbih ini sebanyak 6 kali. Kerana pada takbir yang ke-7, selepas saja selesai takbir yang ke-7, iaitu takbir yang ke-7 Allahu Akbar, maka imam kita terus baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka selepas dari baca suratul Fatihah, kita baca surah. Maka di sini sunat, menjadi sunnah Nabi, kebiasaan Nabi baca dalam solat raya, iaitulah suratul A'la. Jadi kita ingat surah ni, kita bacalah surah ni, suratul A'la. Kalau tak ingat, jangan pula kata aku tak mau jadi imam kerana aku tak ingat suratul A'la. Maka kita bacalah mana-mana surah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa-apa yang mudah daripada Quran. Boleh jadi suratul Kafirun. Bacalah surah Al-Kafirun. Baik, selesai daripada bacaan surah ini, maka rukuk, i'tidal, begitulah sampai sujud, duduk atau sujud yang kedua, dan bangun untuk rakaat yang kedua. Baik, maka bangun untuk rakaat yang kedua dimulai dengan takbiratul intiqalat, bangun daripada sujud naik untuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baik, iaitu tidak lagi dikira pada 5 kali takbir untuk rakaat yang kedua. Jadi selepas bangun tu seketika, kemudian
baru angkat takbir untuk lafaz takbir yang 5 kali. Allahu Akbar. Barulah diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 5 kali takbir atau sebanyak 4 kali tasbih. Selesai tasbih tu kita pun bacalah Fatihah dan surah. Maka untuk rakaat yang kedua, surah yang sunat adalah surah Al-Ghashiyah. Jadi kalau tak ingat surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, tak ingat surah itu, maka bacalah surah-surah yang lain yang mana yang ingat. Kalau surah rakaat pertama baca suratul Kafirun, maka rakaat yang kedua kita baca surah Al-Ikhlas umpamanya. Jadi tidak menjadi masalah. Sebolehnya kita berusaha untuk mempermudahkan dalam solat sunat hari raya di rumah kita masing-masing. Baik. Maka di sini diberi contoh suratul Kafirun. Tak ada jadi masalah lah nak baca surah mana. Baik, teruskan solat sehingga selesai rakaat yang kedua. Kemudian beri salam. Membaca doa. Baik. Membaca doa ini bagi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sekiranya tiada khutbah, maka baca doa lah. Wirid lebih kurang. Kemudian baca doa lah. Kalau ada khutbah, maka selepas salam, seketika saja selepas salam, maka bangunlah imam untuk berkhutbah. Terus naik ke mimbar untuk berkhutbah. Ya, bagi khutbah di masjid naik mimbar lah. Kalau di rumah tak ada mimbar. Tak apa. Kalau di rumah, Allahumma salli ala Muhammad, sekiranya mana kita nak berkhutbah, mengambil sunatnya berkhutbah selepas daripada solat sunat hari raya, maka kita cubalah untuk berkhutbah, baca khutbah. Jadi sediakan satu kerusi dan satu tungkat. Tungkatmu ni pun kalau tak ada, tak jadi masalah, juga sunat. Kerusi sediakan untuk duduk antara dua khutbah. Dan kita hari ini macam-macam yang telah sampai kepada kita, yang telah di-sharekan kepada kita, contoh-contoh khutbah hari raya untuk di rumah masing-masing. Jadi kita boleh pilih mana-mana khutbah yang boleh kita nak baca bersama dengan isteri dan anak-anak kita di rumah sebagai tausiah. Kerana pastinya kita di rumah masing-masing ni dengan anak, dengan isteri dah kita beri nasihat, ada nasihat-nasihat yang tentu. Pastinya dalam khutbah hari raya ini nasihat yang tausiah ataupun nasihat peringatan yang lebih bermakna, kerana ia adalah disyariatkan selepas daripada melaksanakan solat sunat hari raya. Maka ia lebih bermakna kerana dapat mengambil peluang untuk Allahumma salli ala Muhammad menyampaikan khutbah kepada isteri dan anak-anak khususnya di rumah masing-masing. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sekadar itu sebagai panduan. Mudah-mudahan dapat kita melaksanakan solat hari raya Aidil Fitri pagi besok di rumah masing-masing sekira-kira selepas terbit matahari. Sekira-kira waktu duha 30 minit selepas terbit matahari, kurang lebih 8:30. Maka itu masa yang terbaik untuk kita nak laksanakan solat sunat hari raya. Kemudian selesai solat sunat hari raya, kita berkhutbah ringkas saja. Dan khutbah itu kita boleh ambil, boleh jadi ada dalam khutbah yang disediakan oleh JAKIM. Ada khutbah yang disediakan oleh JAKIM umpamanya. Ini boleh tuan-tuan search pada website JAKIM, atau tuan-tuan boleh Allahumma salli ala Muhammad baca khutbah sendiri. Cuma rukun dia seperti mana rukun khutbah Jumaat, 5 rukun saja kan. Cuma ditambah sunat, tambah takbir di awal dari khutbah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. 9 takbir pada khutbah pertama dan 7 takbir pada khutbah yang kedua. Kalau tidak ditakbir di awal pada khutbah ini pun juga tidak menjadi kesalahan. Cuma sunat dimulakan dengan takbir. Kenapa? Kerana pada ayat 155 surah Al-Baqarah Allah sebut walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan banyakkanlah kamu membesar, bertakbir kepada Allah kerana Allah beri hidayah kepada kamu, dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan, siamnya di siang hari, puasanya di siang hari, qiyamnya, mendirinya solat malam pada malam hari, dapat melaksanakan ibadah puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Dan mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua,
Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad kita dapat melaksanakan solat sunat raya dan khutbah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjarannya. Sekadar itu, jangan lupa untuk subscribe video ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Boleh share, subscribe dan share agar dapat beri manfaat kepada yang lain. Setelah itu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.